Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling menarik yang patut Anda dengar. Anwar Ibrahim dikecam gara-gara kerja keras beliau. Yang hairannya, apabila Perdana Menteri kerja keras bergerak ke sana sini mencari pelabur dan juga untuk memperjuangkan Malaysia, ramai pula orang yang marah. Yang hairan, dulu waktu mereka menjadi kerajaan 33 bulan, duduk diam-diam tak pula mereka bising. Yang itu menghairankan. Tapi kali ini, setiausaha politik Anwar Ibrahim akhirnya bersuara. Akhirnya Arif Izzuddin memberikan pendedahan menarik di dalam isu Anwar Ibrahim kerja keras. Yang agak mengecewakan ialah Anwar Ibrahim sibuk untuk mencari dana, untuk mencari pelaburan dan juga untuk memperjuangkan Malaysia. Sampai begitu kuatnya beliau bergerak ke negara-negara tertentu untuk mendapatkan pelaburan. Ada pula pihak-pihak tertentu daripada suara pembangkang yang tidak senang. Tapi akhirnya mereka kena sendiri. Arif Izzuddin mendedahkan perkara ini. Beliau nak komen sikit pasal kenyataan yang berhormat Wan Ahmad Faisal berkenan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Perancis dan Itali. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Wan Ahmad Faisal agak melampau, penuh prasangka dan jelas ada agenda politik sempit. Jadi kita jawab satu-satu berdasarkan fakta, bukan sekadar sembang penuh jargon, nak nampak pandai dan cari undi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan ini, Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan bodoh. Apabila daya imun badan kita menjadi lemah, kita susah untuk sembuh daripada penyakit, mudah kena penyakit dan kita mungkin akan dihinggapi penyakit. Dan apabila imun badan kita jadi bodoh, maka badan kita menyerang kita sendiri. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan dan melalui terapi imun ini, ia mendidik imun badan kita menjadi bijaksana supaya tidak menyerang diri kita sendiri. Dapatkan terapi imun Transfer Factor for Life ini melalui nombor telefon yang tertera. Dan produk ini diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga diiktiraf serta ada sijil halal dan juga lulus KKM. Ingat, dapatkan produk ini secepat mungkin untuk kesejahteraan kesihatan Anda. Baiklah, saudara-saudara sekalian, FYI, saya dah email kepada dia versi jargon, penuh istilah-istilah berat. Sebab mungkin itu saja cara dia boleh nampak, faham dan hadam. Tapi dalam media sosial ni, kita cerita santai je, kata beliau. Bahasa rakyat untuk rakyat. Dan satu lagi, untuk sembang level-level Wan Ahmad Faisal ni, Perdana Menteri tak perlu buang masa pun nak layan. Cukup di peringkat AMK saja yang jawab. Kita pun faham beza antara lawatan rasmi dan cari glamour. Apabila Wan Ahmad Faisal menyatakan rombongan besar dan membazir, ini jawapan dia. Wan Ahmad Faisal kata Perdana Menteri bahawa ramai orang konon nak tunjuk gaya bazir duit rakyat. Sebenarnya jawapannya ialah, mana-mana Perdana Menteri Malaysia pun kalau pergi lawatan rasmi ke luar negara, memang biasa mereka akan bawa pegawai dari pelbagai kementerian, contohnya daripada MITI, Wisma Putra, MOET dan sebagainya. Bukan pergi jalan-jalan, tapi bincang isu besar macam pelaburan, keselamatan dan ekonomi. Nak jumpa Presiden Macron, Perdana Menteri Itali, CEO Airbus, pelabur-pelabur besar, takkan nak pergi macam rombongan Makcik Kia. Nombor 2, persoalan kononnya jadi negarawan global. Ini jawapan dia. Perdana Menteri berlagak.
Kononnya macam pemimpin dunia, tapi tak ada hasil. Faktanya, Malaysia sekarang tengah ambil semula peranan penting di rantau ini selepas bertahun-tahun politik kelang kabut dalam negara kita. Yang paling penting dikelangkabutkan oleh langkah Sheraton yang turut dianggotai oleh Jargon ataupun Wan Ahmad Faisal. Itu dia lupa. Siapa yang rosakkan, siapa yang membaiki. Lain yang rosakkan, lain yang membaiki. Mereka yang rusakkan, Anwar pula yang terpaksa berhempas pulas membaiki perkara tersebut. Bila Perdana Menteri berucap kat Universiti Sorbonne, dia bukan sembang kosong. Dia sentuh pasal hubungan ASEAN-EU, Islam progresif, global, geopolitik global, benda-benda yang berat dan penting. Kalau pembangkang rasa panas hati tengok Perdana Menteri diberi pentas antarabangsa, mungkin sebab mereka tak ada tokoh yang boleh buat benda yang sama. Ketiga, dakwaan berat kononnya sarahan tu sewa dewan, ini jawapan dia. Universiti tak jemput, Perdana Menteri sewa dewan sendiri, konon dakwa daripada pemimpin pembangkang ini. Faktanya, dalam dunia universiti, guna Dewan Universiti melalui kerjasama kedutaan itu perkara biasa. Bukan Malaysia je buat. Negara macam Amerika Syarikat, Jepun, Qatar pun pernah guna tempat sama. Kalau Perdana Menteri tak cakap apa-apa, nanti kena tuduh tak buat kerja. Bila dia buat, kata pula sewa dewan. Dah, kenapa pula? Keempat, dakwaan kononnya tak masuk berita media luar. Ini jawapan yang Wan Ahmad Faisal perlu tahu. Logik Wan Ahmad Faisal kata lawatan tu tak dilaporkan media antarabangsa, jadi lawatan tu tak penting. Faktanya saudara-saudara sekalian ialah media luar antarabangsa hanya lapor benda yang kena mengena dengan negara depa. Tapi sebenarnya banyak media industri macam Bloomberg, Reuters dah lapor pasar perjanjian dengan Airbus. Kerajaan lebih pentingkan hasil jangka panjang, bukan nak kejar viral semata-mata. Itu faktanya. Kelima, Malaysia rugi, Perancis untung. Itulah kononnya yang dinyatakan oleh Wan Ahmad Faisal. Menjawab kepada sembang kosong itu, ini jawapan dia. Malaysia kononnya beli kapal terbang, Perancis yang untung. Faktanya, pembelian Airbus datang sekali dengan pemindahan teknologi, latihan juruterbang, penyelenggaraan dan banyak lagi manfaat kepada industri aeroangkasa tempatan. Ini bukan beli kapal tanpa radar atau ventilator rosak macam zaman dulu. Itu saudara-saudara sekalian. Keenam, dakwaan berat kononnya tak ada pelaburan masuk. Ini pun pembohongan dan dakwaan yang betul-betul tidak bermanfaat. Tak nampak hasil, semuanya potensi je. Itu kata Wan Ahmad Faisal. Faktanya, pelaburan bukan macam beli air kat kedai. Hari ini jumpa, hari ini juga terus masuk duit. Proses dia panjang, kena ada rundingan, kajian teknikal, keyakinan antara dua pihak. Jumpa syarikat-syarikat besar Perancis dan Itali, semuanya permulaan yang penting. Ketujuh, dakwaan Wan Ahmad Faisal kononnya gagal komunikasi, juga dakwaan yang berat dan tidak betul sama sekali. Wan Ahmad Faisal kata tak ada impak komunikasi, tak sampai kepada rakyat. Faktanya, kerajaan memang ada salur maklumat, video rasminya, kenyataan media dan laporan. Tapi kita tak guna pendekatan viral kosong. Yang penting maklumat tu tepat dan boleh dipercayai, bukan sekadar nak trending macam post Wan Ahmad Faisal pasal blog BlackRock dulu tu. Ke-8, lawatan rasmi ke lawatan peribadi. Itu persoalan yang juga berunsur fitnah. Perdana Menteri pergi sebab nak siu sendiri ke? Itu soalan yang memang tak logik akal. Faktanya,
Perdana Menteri dijemput secara rasmi oleh Perdana Menteri atau oleh Presiden Macron dan Perdana Menteri Itali. Semua perjumpaan pun di tempat rasmi. Kalau ini lawatan peribadi, takkan pemimpin Eropah layan macam ni. Jangan kecilkan sangat peranan Malaysia. Kesimpulannya, lawatan Perdana Menteri ke Eropah ini bukan untuk tunjuk ego, tapi untuk menaikkan nama Malaysia di mata dunia. Wan Ahmad Faisal jadikan hal diplomatik ini bahan mainan politik dan itu sangat bahaya. Sebab apa? Nombor 1, nampak sangat tak faham cara hubungan antara bangsa berfungsi. Kedua, nak jatuhkan imej negara demi politik sempit. Ketiga, tak ada idea lain yang lebih membina. Kalau nak jadi pembangkang yang berkesan, jangan tembak sembarangan. Belajar beza antara serang individu dan jaga kepentingan negara. Malaysia tengah bangkit semula. Yang gelabah siapa? Bukan Perancis, bukan Itali. Tapi mereka yang dulu pegang kuasa tapi tak buat kerja. Lepas tu dengki bila orang lain berjaya. Contohnya, Wan Ahmad Faisal. Ditulis oleh Arif Izzuddin, Ketua Biro Hubungan Antarabangsa, Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci politik dendam. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling buruk sekali untuk pembenci Anwar. Mungkin juga kepada Mahathir dan juga mungkin kepada Perikatan Nasional Pembangkang. Kalau baru-baru ini mereka membuat himpunan turun Anwar yang hadir menurut kiraan daripada pengira-pengira bebas, mereka kata 100 orang yang hadir. Tapi pas kata 1000 hadir, bila dilihat, tak tahulah 1000 ke, 50.000 ke. Tapi kata orang-orang yang melihat, kata orang awam, hanya 100 orang yang hadir. Dalam himpunan turun Anwar baru-baru ini. Itulah 100 orang mewakili berapa juta penduduk Malaysia. Tapi kali ini satu lagi tamparan paling mahakayangan untuk mereka yang membenci Anwar. Kalau mereka nak buat himpunan, ini pula himpunan untuk Anwar. NGO akan adakan himpunan pertahan Perdana Menteri ke-10 di Cerok, Tokun pada 11 Julai ini. Kita nak tengoklah kali ini siapa lebih ramai. Turun Anwar atau himpunan pertahan Anwar. Ini nak tengoklah siapa lebih jago. Kalau turun Anwar 100 orang hadir, adakah pertahan PMX ini akan lebih ramai daripada mereka? Nak tengoklah. Pada pendapat anda mana yang akan lebih ramai? Turun Anwar atau pertahan Anwar? Saudara, sebelum itu saya nak kongsikan dengan anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga lebih 400%. Secara umumnya dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Kita kena penyakit dan tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang sudah tidak mampu melawan penyakit dari dalam karena jadi lemah dan bodoh. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita boleh melawan. Imun badan kita boleh melawan penyakit daripada dalam sehingga menjadi bersih. Imun badan kita yang kuat boleh memerangi penyakit, membersihkan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Transfer Factor for Life ini, terapi imun ini, lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Dengan adanya Transfer Factor ini, kita dapat meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Jadi, jangan bertangguh-tangguh lagi. Bagi anda yang mempunyai masalah kesihatan sekarang, mungkin ini kali ketiga anda menonton video ini dan anda masih berfikir mungkin itu petanda bahawa Tuhan mempertemukan anda dengan jalan untuk masalah kesihatan anda ini. Jadi cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tangguh-tangguh lagi. Orang yang bertangguh biasanya orang yang rugi. Oke, saudara. Sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO akan mengadakan satu himpunan aman pada 11 Julai ini bagi mempertahankan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga ahli Parlimen Tambun.
Program yang dinamakan Himpunan Aman Berdiri Anwar atau Benteng itu dijadwal bermula jam 4.30 petang dan akan berlangsung di kediaman keluarga Perdana Menteri di Cerok, Tokun, Pulau Pinang. Menurut kenyataan rasmi dikeluarkan Sekretariat Bara Juang Negara, himpunan tersebut bertujuan menunjukkan solidariti rakyat yang yakin dengan kepimpinan Anwar serta mahu mempertahankan usaha kerajaan membina semula negara. Himpunan ini akan menjadi satu isyarat jelas kepada pihak pembangkang bahawa rakyat Malaysia yakin dengan kepimpinan Perdana Menteri ke-10 yang sedang berusaha memperbaiki segala kerosakan yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan yang lepas serta memacu negara ke keadaan yang lebih baik datanya. Peserta yang hadir diminta memakai baju berwarna merah serta lilitan putih di lengan kanan sebagai simbol solidariti amanah, perjuangan secara damai serta komitmen terhadap integriti dan keadilan. Pihak penganjur turut menasihatkan peserta agar tidak membawa bendera parti. Sebaliknya, membawa plakat yang mempamerkan mesej mempertahankan Anwar, menjawab isu semasa serta menolak budaya fitnah. Himpunan ini dilihat sebagai reaksi balas terhadap penganjuran himpunan turun Anwar oleh pembangkang yang berlangsung di Shah Alam minggu lalu. Dengan slogan Berdiri Anwar, Pulihkan Negara dan Rakyat Bersama Anwar, Malaysia Selamat, pihak penganjur mahu menyampaikan mesej bahawa rakyat tidak mudah dipengaruhi budaya kebencian. Sebaliknya kekal menyokong usaha pembaharuan yang sedang digerakkan kerajaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan ingat, kalau anda nak sihat dan kalau anda nak imun badan anda kuat, dapatkan terapi imun ini secepat yang mungkin. Kita jumpa lagi. Bye-bye.